Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat pada malam ini, kepada forum maya kita yang membawa judul murni iaitu Mudahnya Menghafal Al-Quran. Bagi pengetahuan semua, program ini merupakan program sulung anjuran pelajar-pelajar dari kelas 3 PSMP Pendidikan Islam 2 dan Pendidikan Islam 4 dengan kerjasama Jabatan Perwakilan Pelajar, Biro Kerohanian, Moral dan Disiplin serta anjuran Kelab Hufaz IPG Kampus Tunku Bainun yang bakal ditubuhkan tak lama lagi. Sedari kecil disangka payah, rupanya mudah menghafal Al-Quran. Dunia akhirat dilimpahi rahmat, segala yang payah Allah mudahkan. InsyaAllah. Semoga berjalan lancar. Dan sebelum kita meneruskan program kita pada kali ini, marilah sama-sama kita menjemput dan mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh Saudara Hanif dari kelas 3 PSMP Pendidikan Islam 4. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya karim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami apa kiranya kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawma alqaka fik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita pada malam ini, ayuhlah sama-sama kita bersemangat wajar dan menghayati diskusi yang ilmiah pada malam ini. Sebagai pembuka tirai, sukacita sayanya untuk memperkenalkan barisan panel yang bakal menghangatkan dingin pada malam ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya selaku moderator pada malam ini. Ahmad Raif bin Muhammad Rasulullah. Nama yang diberi mahasiswa jurusan Pendidikan Islam. Tanpa melengahkan masa, saya akan memperkenalkan secara ringkas kepada semua
penonton hadirin sekalian, semua barisan panel yang hebat-hebat pada malam ini. Panel yang pertama adalah Dr. Yahya. Beliau merupakan pengarah IPG Kampus Ipoh dan beliau juga pernah bertugas di Majlis Agama Islam Perak, Sekolah Menengah Kelford Kuala Kangsar, Institut Pengajian Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Beliau juga memulakan kerjaya beliau sebagai pegawai perpustakaan dan juga pensyarah akademik, timbalan pengarah dan seterusnya menjadi pengarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh daripada 15 hari bulan 7 2019 hingga kini. Beliau juga merupakan pengasas Kelab Hufaz di IPG Kampus Ipoh. Seterusnya, kita berkenalan pula panel yang kedua, iaitu Dr. Syazwan Basim. Beliau merupakan latar belakangkan pensijilan tahfiz Darul Quran Jakim dari tahun 2012 hingga 2013 dan beliau juga telah menghafal 30 juzuk Al-Quran. Beliau juga memiliki ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan di Cyberjaya University 2019 dan kini beliau berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Melaka. Dan juga memperkenalkan panel kita yang ketiga yang terakhir, iaitu Tuan Muhammad Arif. Beliau merupakan rakan seperjuangan saya, iaitu pelajar dari 3 PSMP Pendidikan Islam di IPG Kampus Tuanku Bainun. Beliau juga memiliki latar belakang hafiz, iaitu di sekolah imtiaz dan menghafal Al-Quran sebanyak 30 juzuk. Baiklah, sekarang nampaknya panel-panel kita sekarang sudah kelihatan sangat bersedia dan tak sabar-sabar nak share dan kongsi ilmu bersama kita pada diskusi pada malam ini, ya. Baiklah, saya akan memulakan pusingan pertama. Soalan pertama saya akan ajukan pada Dr. Yahya. Dr. Yahya, seperti mana yang kita sedia maklum, Doktor merupakan peneraju Kelab Hufaz IPG Kampus Tuanku Ipoh. Bila didengari wujudnya Kelab Hufaz ni pun sudah cukup membuatkan diri saya merasa kagum dengan IPG Kampus Tuanku Ipoh dengan pencapaian yang dapat dilakukan. Jadi saya merasakan tertarik untuk mengetahui apakah sebenarnya inspirasi Dr. Yahya dalam menubuhkan atau mewujudkan Kelab Hufaz ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalaka ya Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'na fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Sadaqallahul 'azim. Yang dimuliakan saudara moderator Ahmad Raif daripada Tuanku IPG Tuanku Bainun, barisan moderator yang hebat, Dr. Syazwan Basim dari sebagai pegawai perubatan di Melaka, kemudian Tuan Arif, saudara Tuan Arif selaku siswa guru IPG Tuanku Bainun. Pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dimaklumkan bahawa ini adalah merupakan julung-julung kali diadakan forum sebegini, insya-Allah. Mungkin selepas ini ada lagi rentetan forum-forum wacana-wacana yang lebih hebat. Jadi bagi sebagai menghangatkan ruang forum selaku panel yang pertama dan soalan yang berkaitan dengan saya tadi, iaitu apakah inspirasi. Jadi pada saya berceritalah dulu, ya. Pada suatu ketika selepas saja solat maghrib,
berjamaah di sebuah masjid. Saya pun bersandar di dinding. Maka terpandanglah 4-5 orang yang turut bersandar dinding sambil termenung. Ada yang sedang memegang tasbih, ada yang membuat aktiviti masing-masing. Jadi diperhatikan mereka itu adalah semua golongan-golongan yang dah pencen, yang sedang pencen. Jadi di situ terdetik dalam minda saya, apakah saya pada 10 tahun akan datang apabila melalui era pencen ini akan jadi seumpama itu. Kerana kita tahu bahawa setiap yang bekerja akan melalui pencen. Jadi kalaulah saya ni seorang ustaz, maka semakin tua insya-Allah semakin berharga. Kerana apa? Kerana akan dipanggillah untuk baca kitab, untuk berkongsi ilmu dan sebagainya, untuk mengisi ruang antara Maghrib dan Isya. Jadi dilihat kepada rakan-rakan yang bersandar dinding tadi, maka mereka ni seumpama kita katakan kategori RTM. RTM ni rakan tunggu maut datang. RTM. Jadi mengisi ruang-ruang itu. Jadi terdetiklah kepada ketika itu saya perlu membuat sesuatu. Kerana 10 tahun akan datang kita akan melalui saat itu, adakah tanpa ada hala tuju, tanpa ada apa-apa aktiviti-aktiviti untuk mengisi ruang-ruang selepas saja kita melalui fasa pencen berkenaan. Jadi saudara-saudara yang dihormati sekalian, pada ketika itu saya ni sebagai seorang pensyarah akademik biasa, ya, 10 tahun lagi nak pencen, apa nak buat selepas pencen? Maka kita pun menyusun, saya pun menyusun jadual bagaimanakah kita nak memantapkan penghafazan dan juga melancarkan hafazan. Maka oleh yang demikian, saya yakin bahawa umur bukan adalah merupakan halangan. Seperti mana ayat yang saya bacakan pada awal tadi dalam surah Al-Qiyamah itu, daripada surah 16, 17, 18 sampailah 19, iaitu yang menyatakan bahawa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Yang mana sekiranya kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril ketika diturunkan wahyu pada kali pertama. Tapi apa yang ditegur bahawa sungguhnya kamilah, dalam ayat ke-17 itu menyatakan bahawa sungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam dada kamu dan menetapkan bacaan kamu. Dan apabila kami telah menyempurnakan bacaan kamu melalui Jibril tadi, maka bacalah. Jadi kalau kita nak melihat kepada 4 ayat ini, bolehlah kita ambil dia punya hikmah pengajaran bahawa walaupun banyak, walaupun sedikit, kena ingat bahawa yang menghimpunkan, kuasa yang meletakkan dalam ingatan kita, menghimpunkan ke dalam dada-dada kita ialah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya pun dengan keazaman itu, dengan inspirasi daripada ayat ini, saya pun mengatur hidup sebagai seorang pegawai akademik ataupun pensyarah akademik biasa. Namun tiba-tiba pada 2018 ditakdirkan saya merancang, Allah Ta'ala merancang seperti mana wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka saya terlantik menjadi pengurusan, dilantik jadi menjawat jawatan sebagai timbalan. Maka saya terfikir, kenapa saya dalam keadaan yang begini tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan diberikan amanah untuk
menjawat jawatan pengurusan tertinggi dalam sesebuah institusi. Kalau kita lihat semasa menjadi pegawai pensyarah akademik, kita hanya berurusan dengan pelajar dalam kelas-kelas yang kita ajar. Tapi kali ini diberikan amanah untuk meneraju satu organisasi yang besar. IPG Kampus Ipoh pelajarnya 1,400 orang. Stafnya lebih kurang 300. Dan kalau kita lihat perbandingan antara waktu kerja seorang pensyarah akademik dengan pentadbir, 60% masa yang digunakan sepanjang hari iaitu 8 jam itu 60% adalah untuk apa? Untuk membuat keputusan. Membuat keputusan yes ataupun no. Jadi untuk itu kita lihat bahawa fokus pekerjaan kita dah berbeza. Maka jadual yang saya arrange tadi, jadual yang kita susun bagaimana kita nak menghafaz Al-Quran ini, dia menjadi begitu mencabar. Jadi oleh yang demikian, saya kena adjust supaya bahawa kita boleh melaksanakan siapa saja, sama ada orang pelajar itu pelajar biasa atau dia sebagai seorang staf. Namun dalam apa yang saya katakan tadi, dalam inspirasi Al-Quran yang saya baca ayat dalam surah Al-Qiyamah tadi, semua siapa saja boleh menghafal. Sesibuk mana pun kalau kita uruskan masa, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjarannya. Jadi secara positif saya pun menakul secara mendalam. Maka mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kepada saya bahawa kita ataupun saya ini bukan boleh hanya berseorangan untuk melihat, untuk mentadabbur, untuk menghafaz Al-Quran tersebut. Mungkin dia kata, kenapa tak diberikan ataupun diperluaskan kepada bakal-bakal guru? Kerana perjuangan mereka jauh lagi. Perjuangan mereka panjang lagi dan mereka bakal pergi ke sekolah-sekolah yang mendidik generasi masa hadapan, future generation. Maka pada ketika itu teringatlah saya apa yang telah saya lalui pada satu persidangan pendidikan Islam di Negeri Sembilan pada ketika itu pada tahun 2012. Seorang penceramah dalam ucap utamanya menyatakan, kita sebenarnya mahukan bahawa generasi-generasi akan datang, generasi pekerja akan datang, warga di dalam sama ada di sektor swasta ataupun di sektor kerajaan perlu dibentuk apa yang dipanggil sebagai rijal muttadayyin, seorang pemuda beragama di pelbagai bidang tetapi mempunyai pendidikan agama, mempunyai Al-Quran di dada. Apa jua, sama ada beliau itu sebagai doktor ataupun sebagai seorang guru, accountant, engineer dan apa jua bidang karier yang mereka lalui. Tetapi mereka boleh dikategorikan sebagai rijal muttadayyin. Inilah yang dinyatakan oleh pengucap utama pada ketika itu. Kerana apa? Kalau kita lihat trend sekarang, kita tinjau di sekolah-sekolah, ibu bapa sekarang ini, mereka sekarang ada setengahnya pergi hantar ke sekolah agama. Ada yang tak mau pergi sekolah agama, pergi ke arus perdana. Mewujudkan sistem pendidikan yang kita kata ada bersifat dualism. Ada yang ke arus perdana, ada yang pergi ke arus agama. Jadi sistem yang seumpama ini adalah merupakan satu yang kita lihat ada kepincangannya. Maka apabila wujudnya sistem yang mana akademik dan di samping itu ada juga sistem pendidikan agama, terutamanya pendidikan Al-Quran ini, maka kita dapat mengelakkan berlakunya dualism dalam sistem pendidikan dan pendidikan yang bersifat ini dapat ditambah baik. Jadi inilah inspirasi dan juga pada ketika itu
saya teringat pada 2012, pada ketika itu Sepanyol juara bola sepak Eropah. Pada 2012 itu pertama kali dia telah menjadi juara. Apabila ditanya kepada pengurus bola sepak berkenaan, apakah rahsia bagaimana Sepanyol boleh menjuarai bola sepak di Eropah pada ketika itu? Apa jawapan pengurus? Dia menyatakan kami melaksanakan strategi La Roja. Apa maksud strategi La Roja? Memasuk di sini tidak ada seorang daripada kumpulan ataupun tim Sepanyol berkenaan, baik striker, baik wingnya, baik centernya, semuanya adalah hero. Semuanya adalah pakar, semuanya rijal mutadayyin, maksudnya begitu. Bermaksud apa yang kita nak di sini, kita nak ambil apa yang telah dibuat oleh tim Sepanyol, menyatakan bahawa kita ni ada potensi yang sama. Kita ini mempunyai bakat yang bukan sama, maksudnya ada bakat, tetapi harus kita bina, harus kita bangunkan potensi tersebut agar semua kita adalah hero-hero. Jadi itulah yang menyebabkan saya mendapat inspirasi bahawa baik pelajar-pelajar kita ini adalah merupakan pelajar-pelajar yang belum menghafaz maupun sudah menghafaz. Jadi apabila saya mencadangkan agar kita melancarkan kelab UFAS ini, maka kita pun membuat survey. Alangkah terkejutnya kita bahawa rupa-rupanya ramai dalam kalangan pelajar di IPG Kampus Ipoh adalah merupakan pelajar-pelajar yang telah menghafaz Al-Quran daripada berbagai-bagai sekolah agama. Ada daripada MRSM, ada daripada mahat-mahat dan sebagainya. Dan mereka bukan duduk di bidang-bidang ataupun di pengajian Islam. Ada yang pengkhususan teksa, ada pengkhususan bahasa Melayu dan sebagainya. Tetapi kalaulah mereka ini tidak ada bi'ah ataupun persekitaran ataupun environment yang sesuai untuk menyokong mereka, ataupun kita kata sebagai sistem sokongan kepada mereka, mereka akan menghadapi cabaran yang besar untuk menjaga hafazan mereka. Maka dengan itu pada Oktober 2018 kita lancarkan kelab hufaz ini yang berkonsepkan learning partner, supaya sistem ini bukan saja dapat kita perkukuhkan para hufaz, tetapi kita dapat memperkembangkan bilangan hufaz-hufaz yang sedia ada. Dan kita target sebelum mereka keluar daripada IPG yang kekal sebagai hufaz 30 juzuk, alhamdulillah. Tetapi kita dapat perkembangkan paling kurang seorang itu yang baru, hufaz baru, seorang 3 juzuk sebelum mereka keluar pergi posting ke sekolah-sekolah nanti. Jadi itu bagi soalan yang pertama untuk menghangatkan forum kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita dapat kerjasama dan bukan sahaja daripada dalam kalangan para pensyarah, tetapi juga Persatuan Pemata Al-Quran yang ditubuhkan yang berpusat di negeri Perak. Terima kasih. Baiklah. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Yahya atas perkongsian yang sangat bersemangat tadi dan sungguh membuka minda dan memberi inspirasi pada kita semua. Jadi saya sangat-sangat berharap agar IPG Kampus Tuanku Baidun juga mampu mengikut jenjak langkah IPG Kampus Ipoh agar dapat melaksanakan dan menjalankan kelab hufaz seperti mana yang telah dijayakan oleh Dr. Yahya di IPG Kampus Ipoh. Baiklah, kita beralih kepada panel yang kedua iaitu Dr. Syazwan.
Menghafal Al-Quran sebenarnya sememangnya merupakan impian ramai orang yang beragama Islam, termasuk diri saya sendiri. Akan tetapi, ianya bukannya sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bahkan, ia memerlukan kesungguhan dan motivasi yang tinggi. Oleh itu, saya berharap agar Dr. Syazwan boleh berkongsikan sedikit sebanyak kepada kita semua apakah kelebihan menghafal Al-Quran, agar saya dan juga para penonton yang di luar sana lebih bersemangat untuk memulakan langkah bagi menghafal Al-Quran. Tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya dipersilakan pada Dr. Syazwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di alam maya, tetapi kita bersama-sama dapat meluangkan sedikit masa. Untuk pengetahuan semua, saya baru balik kerja dalam pukul 8.30 tadi baru sampai rumah. So kelang kabut sikit, minta maaf atas kelewatan. Sebab saya habis kerja dalam pukul 8. Sebab saya sekarang ni di bahagian ward bersalin. So orang nak beranak ni dia tak menentu, tuan-tuan. Orang nak bersalin ni dia tak menentu, siang, malam, tengah pagi. So pagi tadi, malam tadi, dalam maghrib tadi ada seorang bersalin. So agak lambat sikit saya balik tadi. So alhamdulillah sempat juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya di sini, insyaAllah. Di satu majlis ilmu yang bagi saya sangat besar manfaatnya kepada diri kita sebagai seorang manusia, memikirkan bagaimana kelebihan, khususnya tajuk kita pada malam ini, kelebihan menghafal Al-Quran, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada Tuan Moderator dan para panelis sekalian kerana sudi bersama-sama meluangkan masa pada malam ini, insyaAllah. Jadi berbalik pada persoalan ataupun perbincangan perkongsian kita pada malam ini, soalan Moderator, apakah kelebihan kita menghafal Al-Quran? Jadi suka saya memetik satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-269. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Di mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Allah menganugerahkan al-hikmah. Yu'til hikmata man yasha'. Apa itu hikmah? Iaitu kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Yu'til hikmata man yasha'. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi ayat ini sebenarnya menunjukkan kepada kita manusia itu mempunyai akal fikiran, dan akal fikiran itu haruslah diguna oleh manusia berpandukan oleh Al-Quranul Karim, iaitu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai seorang manusia gunakan akal untuk memahami Al-Quran. Jadi antara faedah yang besar sekali apa yang boleh saya katakan atau kongsikan kepada tuan-tuan, perempuan ataupun sahabat-sahabat sekalian adalah menghafal Al-Quran ini dia boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini adalah wahyu yang terbesar Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita umat akhir zaman ini. Tidak perlu sampai menghafal Al-Quran sekalipun, paling-paling kita memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran.
Sebab itulah ini antara mukjizat ataupun yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akal, kalau boleh menghafal Al-Quran itu lebih bagus, dan memahami Al-Quran itu adalah satu benda yang sangat bernilai kepada kita sebagai seorang manusia. Jadi seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka yang tenteram dengan berzikir. Apa maksud berzikir? Berzikir ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Jadi di sini, bila kita menghafal Al-Quran, kita secara tidak langsung kita bergelumang dengan Al-Quran. Maksudnya kita bila hafal bukan hafal semata-mata, tetapi kita kena mengulang, kita kena ada suasana Al-Quran, kita ada sahabat-sahabat Al-Quran. Jadi bukan satu proses one shot sahaja. Maksudnya kalau kita hafal and then selepas tu kita dah tak amalkan dan tak mengulang sebagainya, bukan. Sebab itu masa saya dulu start hafal, sedikit perkongsian, saya start hafal dalam tingkatan 1 dululah di Kelantan saya sekolah. Form 1 sampai Form 3 saya di Mahtafiz Sains di Kelantan. Masa tu saya habis dalam 3 tahun. Form 3 tu saya tamatkan Alhamdulillah 30 juzuk masa tingkatan 3. Kemudian Form 4, Form 5 saya ke Kolej Islam Ustaz Alam Shah di Kelang. Kemudian saya sambung di Darul Quran Jakim selepas saya SPM. Setahun setengah di sana, kemudian baru saya ambil medical degree lah di Syed Berjaya. Bila first saya nak hafal Al-Quran itu, benda first yang saya terfikir adalah, mampu ke aku nak hafal Al-Quran ni? Sebab apa? Sebab saya percaya ataupun saya yakin Al-Quran ni kalau kita hafal, bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda, okay, Form 1 kita hafal Form 1 saja. Sebenarnya kita hafal Al-Quran ini adalah bila kita start sahaja hafal Al-Quran, maka pada ketika itulah tanggungjawab kita daripada tingkatan 1 itu sampai kita meninggal dunia, itu adalah tanggungjawab kita berada di bahu kita. Bukan sahaja pada ketika itu kita hafal, tetapi kita kena amalkan sampai ke akhir hayat kita. Kerana proses untuk kita maintain ataupun untuk kita menjaga Al-Quran itu lebih sukar ataupun lebih payah sebenarnya daripada untuk kita menghafal. Jadi itu kita kena jelas, kena benar-benar ikhlas ataupun niat kita kena clear dahulu, baru kita boleh hafal Al-Quran. Sebab itulah orang-orang yang menghafal Al-Quran ini, mungkin sahabat-sahabat sekian lebih tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat orang yang hafal Al-Quran ini. Mereka merupakan insan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, memberi syafaat kepada ibu bapa mereka di akhirat kelak. Seperti mana riwayat Al-Tirmizi dan An-Nasa'i ada menyebut mafhum sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dan memberikannya hak syafaat untuk 10 orang anggota keluarganya yang mereka semuanya yang telah ditetapkan untuk masuk ke syurga, insya-Allah. Jadi ini antara kelebihan-kelebihan yang kita semua maklum. Tetapi apa yang lebih penting adalah bagaimana kita benar-benar menggarap ataupun benar-benar memahami isi Al-Quran itu. Sebagaimana Dr. Yahya tadi ada menyebut bagaimana sekarang ini di pihak IPG pun sudah ada program-program seperti program tahfiz dan sebagainya, dan di universiti, di kolej-universiti, di peringkat-peringkat IPT pun saya lihat banyak program-program seperti ini dilakukan di peringkat sekolah, di peringkat IPT dan sebagainya. Kenapa? Kerana mereka melihat Al-Quran ini adalah satu-satunya jalan untuk membawa manusia itu ke jalan yang benar. Untuk membawa manusia itu menjadi pemimpin dengan Al-Quran, pemimpin dengan nilai Al-Quran. Sebab itulah ramai di antara kita yang menghafal Al-Quran tidak faham Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Sebab itu saya tekankan kat sini, tak perlulah kalau kita tak mampu untuk hafal Al-Quran, tak perlu nak sampai hafal Al-Quran, tetapi setidak-tidaknya memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Itu lebih penting daripada
kita menghafal tetapi tidak mengamalkan dan memahami Al-Quran. Kerana sekiranya kita hafal, tidak amal, tidak memahami, maka tanggungjawab kita pada ketika itu adalah lebih berat daripada mereka yang tidak menghafal tetapi faham dan amalkan Al-Quran. Sebab itulah nilainya di kefahaman itu ataupun practicality itu adalah lebih penting. Sebab saya pengalaman hafal Quran, ada kawan-kawan, ada kita dah macam-macam orang jumpa, kita dah ramai jumpa orang yang hafal Quran tetapi mereka tidak amalkan ataupun tidak konsisten dengan memelihara Al-Quran itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita paling tidak pun minat dengan Al-Quran, paling tidak pun ada tarikan ataupun ada kehendak untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Setahu saya program di IPT ni sebagai contoh di universiti saya sendiri, di Cyberjaya University memang ada program merit tahfiz dengan kerjasama Darul Quran JAKIM lah. Dan setahu saya di Uniten pun dah ada tahfiz engineering. Di Politeknik pun ada, saya pernah bagi satu pengisian di Politeknik berkenaan dengan program tahfiz Politeknik Shah Alam. Mereka pun dah ada program tahfiz seperti ini. Kerana apa? Kita dah sedar bagaimana kita nak hasilkan itu, istilah itu hufaz teknokrat. Hufaz teknokrat. Bagaimana kita ingin melahirkan para pemimpin, bagaimana kita ingin melahirkan generasi-generasi yang terkehadapan ini dengan Al-Quran. Maka di sinilah antaranya tercetusnya idea-idea para pendidik kita. Mudah-mudahan mendapatlah kita, anak-anak kita, cucu kita mendapat hasil daripada usaha-usaha ini. InsyaAllah sedikit kelebihan untuk kita menghafal dan mengamalkan Al-Quran. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Dr. Syazwan atas perkongsian beliau yang amat menarik sebentar tadi. Saya turut tersentuh hati mendengarkan bahawa menghafal Al-Quran juga boleh mendekatkan diri kita dengan makna dan kalamullah, iaitu kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Banyak manfaat kita, antara yang paling hebat sekali manfaat menghafal Al-Quran adalah mendekatkan diri dengan kalamullah itu sendiri. Dan diharap program sebegini, program Hufaz, Kelab Hufaz begini, mampu untuk menarik minat kita semua untuk lebih mendalami dan juga lebih menghayati makna Al-Quran sendiri. Baiklah. Sebelum itu, ingin saya mengutarakan bahawa sekiranya terdapat soalan yang ingin diajukan, bolehlah diutarakan di ruang komen di bawah. Di ruang komen Facebook, semua boleh je bagi soalan. Soalan biasa-biasa pun tak apa, bagi soalan. Dan lepas ni, sesi ketiga nanti kita akan melakukan sedikit sesi soalan. Dan mereka yang bertuah akan dipilih soalan mereka dan akan diutarakan kepada panel-panel kita yang amat arif lagi bijaksana. Baiklah, kita beralih juga kepada panel kita yang ketiga, iaitu saudara Tuan Arif. Nampaknya dia sudah tidak sabar nak berkongsi dengan kita dari tadi. Baiklah, seperti mana yang kita maklum, Tuan Arif juga merupakan bekas pelajar imtiaz besut dan merupakan salah seorang penghafal 30 juzuk Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi sukacita saya untuk meminta Tuan Arif menceritakan serba sedikit pengalaman Tuan Arif dalam menghafal Al-Quran. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara saya Ahmad Raif selaku moderator kita untuk malam ni. Jadi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pertama sekalinya saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Yahya dan Dr. Syazwan Basil atas kesudian perkongsian ilmu pada hari inilah. Jadi saya akan bagi 3 fasa lah sebelum saya akan berkongsi cerita ataupun pengalaman saya sendiri mengenai hafalan Al-Quran ataupun cara saya menghafal lah. Jadi sebelum saya menghafal Al-Quran ni, totally-nya ataupun absolute-nya
saya tak pernah menghafal pun sebelum ni. Sebelum saya masuk sekolah, sebenarnya saya ada 3 sekolah sebenarnya. Yang pertama Ma'had Tahfiz Sains Al-Muhammadi, yang kedua sekolah Kolej Tahfiz Sains Kot Anas, yang ketiga saya masuk sekolah Imtiaz Besut tadilah. Jadi sebelum saya masuk Ma'had ni tak pernah hafal Al-Quran lah. Jadi memang tak ada cara-cara, tak ada kaedah yang spesifik pun untuk hafal Al-Quran. Jadi tapi adalah saya ada hafal surah Al-Insan rasanya masa tu. Saya hafal macam mana? Jadi sebelum saya hafal Al-Quran ni saya guna cara yang basic saja dulu. Basic ni macam mana? Cara tu adalah dengar surah Al-Insan ni sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Sebab dengan kita dengar banyak kali, jadi dia akan lekat ataupun dia akan ingat lagi mudah lah. Contoh kalau kita mengajar dekat budak-budak, contoh kita bagi orang dengar lagu ke apa, kita bagi orang dengar Al-Quran banyak kali ke apa semua, InsyaAllah dia orang akan lagi lekat lah dekat kepala tu. Okay. Yang tu sebelum saya nak hafal Al-Quran lah. Tapi lepas saya hafal Al-Quran, saya dengar ataupun saya belajar lagi dengan senior. Saya belajar dengan senior, rata-rata orang-orang yang hafal Al-Quran ni, dia orang ni sebelum nak hafal Al-Quran tu, dia orang akan baca, contoh dia orang nak hafal muka surat 35, betul tak? Contohnya macam tu lah. Contoh muka surat 35. Muka surat 35 ni dia orang akan baca banyak kali. Contoh banyak kali tu 3 kali tu dah kira sikit lah. Paling eloknya baca berbelas-belas kali lah. Sebab apa? Sebab di sini kita boleh lihat kalau kita baca sikit, kita mungkin akan lepas kita habis tasmid dengan lecturer, lepas kita habis tasmid dengan ustaz kita tu, kemungkinan hafalan kita akan hilang. Tapi kalau kita baca banyak kali, mungkin 15 kali ke 12 kali ke apa semua, InsyaAllah hafalan kita tu akan lagi lama lah lekat dekat kepala kita. Okay. Lepas tu yang kedua pula saya akan beri pengalaman semasa saya hafal Al-Quran lah. Semasa ni masa kita nak baca banyak, lepas kita baca banyak kali tu. Jadi yang pertama saya belajar cara ni dengan senior saya lah. Sebab senior saya ni kebanyakan memang power semua. Satu dia ingat cepat dan yang kedua dia ingatannya memang sangat-sangat kuat. Yang pertama adalah masa lepas habis dia orang baca banyak-banyak kali tu semua tu, dia orang akan potong separuh-separuh ataupun suku-suku. Ingat ini atas kemampuan masing-masing lah. Contoh kalau saya separuh-separuh, tapi kalau orang lain tu mungkin suku-suku ke ada ikut kesesuaian diri tersendirilah. Tapi yang apa pentingnya kita potong separuh-separuh ni? Ni untuk elakkan kita daripada tak ingat kepala ayat lah. Sebab rata-rata orang yang hafal Al-Quran ni kebanyakan ni dia orang akan tertukar ayat lah. Kadang-kadang termasuk surah Yasin, kadang-kadang termasuk surah Ad-Dukhan lah apa semua. Jadi untuk elakkan tertukar ayat apa semua ni, untuk ingatkan kita ni kepala ayat yang betul, kita digalakkan untuk potong separuh-separuh ataupun potong suku-suku. Lepas kita habis potong, lepas kita habis potong tu kita boleh start hafal lah. Lepas kita hafal apa semua tu, lepas tu kita try baca sekali. Lepas tu kita try lah baca dengan kawan. Baca dengan kawan dulu lah, jangan terus pergi kepada ustaz. Sebab apa? Sebab ini nak bagi kita lancar lah sebelum kita nak tasmid dengan ustaz. Sebab apa? Sebab ini pengalaman saya sendirilah. Kalau kita tak lancar, kalau kita tak lancar untuk tasmid, kita kena baca balik depan ustaz. Bukan ustaz terus kita tak ingat ni, ustaz bagi yang ni. Kita tak boleh baca depan ustaz dengan bacaan yang tidak lancar. Okay. Yang kedua ni saya belajar sendiri dengan ustaz-ustaz. Sebab apa? Sebab kebanyakannya kalau kita masuk ma'had, sekolah-sekolah yang hafal Al-Quran ni, dia orang ada bi'ah untuk hafal Al-Quran. Jadi bi'ah dia macam mana? Bi'ah dia kita orang ni akan elakkan daripada kita makan makanan-makanan yang masin dan makanan-makanan yang dalam lah, orang Kelantan cakap contohnya perut, hati, pedal apa semua tu. Untuk sebab apa? Sebab makanan-makanan ni akan lemahkan ingatan kita. Okey. Yang ke last kali pula adalah selepas kita selepas saya tasmid, selepas orang yang menghafal Al-Quran ni
tasmih apa semua kan, dia orang akan murajaah lah. Murajaah hafalan dia orang balik. Sebab apa? Sebab kalau kita tak jaga hafalan kita, buat apa kita menghafal, betul tak? Jadi murajaah ni macam mana? Murajaah ni saya cerita sekejap lagi. Jadi murajaah ni saya syorkan kalau paling-paling kita sibuk ke, kita ada kelas ke apa semua, sebab kita kan pelajar siswa apa semua kan. Jadi saya syorkan kalau kita sibuk sangat, korang dengar je apa panggil, contoh kalau kita nak murajaah surah Ad-Dukhan, surah pendek-pendek, ataupun kita nak mendengar muka surat 35, 36, 37 apa semua tu, kita dengar je daripada YouTube. Sebab apa? Dengan kita dengar banyak kali ni lah, macam saya cakap tadi, akan lagi apa lekat lah ingatan kita dekat hafalan tu. Lepas tu yang kedua saya nak cakap lagi, yang ni mungkin perkataan barulah untuk penghafal yang baru nak hafal Al-Quran. Jadi kalau sempat saya syorkan untuk ambil syahadah lah. Syahadah ni macam mana? Syahadah ni kalau kita baca murajaah, kalau kita tasmih itu mungkin dalam 2 muka, 3 muka sekaligus. Tapi kalau kita syahadah, kita akan baca mungkin 10 juzuk sekaligus, 5 juzuk sekaligus. Jadi itu akan lagi menguatkan lagi lah ingatan kita. Tapi ni orang yang berkesempatan lah. Tapi orang yang ambil syahadah ni akan dapat sijil yang istimewa lah, iaitu, dan saya tak ingat sebab saya tak ambil sebab tak sempat hari tu. InsyaAllah lepas habis PG ni, sebelum saya nikah akan ambil lah syahadah ni. Saya rasa ni kalau salah betulkan balik lepas kita ambil syahadah contoh 30 juzuk, kita akan dapat sijil tahfiz Malaysia. Jadi kalau sempat ambil syahadah lah, sebab syahadah ni kita akan banyak dapat keistimewaan lah daripada masjid-masjid, surau-surau, dan kita lebih digalakkan lagi untuk jadi imam. Kalau kita tak jadi imam pun, kalau kita malu ke, sebab kita tak sedap ke apa semua, tapi kita boleh baca juga ayat-ayat hafalan kita dekat masa kita solat sunat. Contohnya solat sunat rawatib, solat sunat hajat, dan banyak lagi lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Kita serahkan balik kepada Tuan Moderator. Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian yang amat menarik sebentar tadi oleh Tuan Arif. Perkongsian tersebut sebenarnya kita semua, iaitu saya dan juga penonton-penonton sekalian yang baru berjinak dengan penghafalan Al-Quran, kita boleh ambil manfaat sedikit demi sedikit. Contohnya seperti Tuan Arif kongsi ada 3 fasa ya. Sebelum, semasa dan selepas. Kita perlu sekiranya kita ingin berjinak dan ingin memulakan untuk menghafal Al-Quran, kita boleh menggunakan teknik-teknik tersebut agar kita dapat memudahkan diri kita untuk menghafal Al-Quran, insya-Allah. Baiklah, pada sekarang ini kita akan memulakan pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua pula kita akan meneruskan kepada Dr. Syazwan. Ramai di kalangan kita yang menganggap bahawa Al-Quran itu, menghafal Al-Quran terutama sekali, adalah amat sukar. Sebenarnya sebelum ini saya juga mengingat perkara yang sama. Akan tetapi saya ingin menanyakan, betul ke hafal Al-Quran ini susah? Betul ke sukar? Jadi saya ingin menanyakan pandangan Dr. Syazwan, apakah tips-tips menghafal Al-Quran untuk beginner seperti mana saya dan juga kebanyakan penonton yang di luar sana, yang saya boleh jamin ramai yang baru-baru untuk berjinak dengan Al-Quran seperti mana diri saya. Jadi saya ingin Dr. Syazwan untuk berkongsikan tips agar dapat mengubah semula persepsi bahawa proses menghafal Al-Quran ini adalah sukar. Jadi saya mempersilakan Dr. Syazwan untuk mengutarakan pendapat beliau. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator Ahmad Raif. Okey, berkenaan dengan macam mana proses kita hafal, mula-mula kita nak hafal tu macam mana perasaan dia, susah ke senang tu, saya boleh kongsikan lah macam mana tingkatan 1 saya start hafal Quran. Tingkatan 1. Tingkatan 1 ni maksudnya kalau kita tengok sekarang form 1 memang budak-budak lah kan tingkatan 1. Masa tu saya
duduk di Penang tapi saya sekolah di Kelantan, tinggal mak ayah di Penang, so dia punya emosi pun tak stabil, sekejap nangis, sekejap tak nangis, tapi kita nak hafal Quran kan. So macam mana cabaran yang saya boleh kongsikan adalah yang pertama, masa saya start mula-mula hafal tu adalah surah Sejadah. Saya ingat lagi surah Sejadah. Surah Sejadah ni ada berapa muka surat? Ada 3 muka surat, betul. 3 muka surat sahaja surah Sejadah. Saya ambil masa 3 muka surat tu lebih kurang dalam 2 minggu saya ambil masa. Untuk ni first saya start hafal dalam surah Sejadah. Kawan-kawan lain mungkin masa tu kawan-kawan lain ada yang dah hafal. So saya pun antara yang terkebelakang jugalah, maksudnya lambat, antara student-student yang lambat juga lah. Kawan-kawan lain dah start masuk surah lain, saya surah Sejadah 2 minggu tak habis lagi. Jadi nak kata susah tu memang susah lah sebab Quran ni kalau kita tak biasakan daripada mula, daripada kecil, mungkin dia ambil masa sikit lah sebab saya bukan background tahfiz. Masa saya sekolah rendah tu tak ada background tahfiz. Tapi berbekalkan dengan kita punya mungkin lancar baca Quran tu boleh lah. Tapi background tahfiz tu tak ada masa tingkatan 1 tu. Cuma kita ikut juga sebab kita minat dan kita ada kawan-kawan yang support, ustaz-ustaz yang sangat menggalakkan kita untuk hafal. Itu membantu saya lah yang pertama untuk kita hafal. Itu surah Sejadah. So memang nak kata kalau susah memang susah untuk pertama kali. Seterusnya bila kita dah dapat momentum tu, lama-lama the first year tu saya ambil masa dalam 1 tahun tu saya dapat dalam 8 juzuk. Form 1 saya dapat 8 juzuk. Form 2 saya dapat 12 juzuk. So form 2 tu kita dah dapat momentum kan. And then the remaining tu form 3 tu saya habiskan lah 30 juzuk tu. Jadi nak katakan the first year ni memang struggle lah. Sebab satu, yang pertama kita tak ada basic. And then yang kedua kita baru nak berjinak-jinak dengan Al-Quran masa tu kan. Okay. Jadi yang membantu saya yang pertama adalah suasana masa tu. Suasana Quran penting. Kalau sahabat-sahabat sekalian nak cuba untuk menghafal, pastikan yang pertama suasana Al-Quran itu wujud dalam kelompok kita. Sebagai contoh di IPG, mungkin boleh wujudkan satu kelab ataupun satu kumpulan hufaz ataupun kumpulan tahfiz. Kita wujudkan suasana setiap minggu ataupun setiap lepas maghrib dan sebagainya, bentukkan satu halaqah, bentukkan satu kumpulan, kita baca Quran sama-sama, kita tasmik sama-sama. Tak perlu ada ustaz pun tak apa, kita sama-sama kita wujudkan suasana. Sebab bila mana ada suasana, maka di situ timbulnya minat kita, timbulnya satu rasa yang mungkin okey, aku suka benda ni. So benda tu secara tak langsung akan datang pada diri kita. Sebab kalau kita seorang-seorang menghafal Quran, kawan-kawan lain duk main phone, duk main Instagram, Facebook, tapi kita seorang hafal Quran, kita tengok kawan lain Instagram, kita pun nak buat story. So benda tu akan efek kita sebab apa? Tidak ada bi'ah dalam suasana kita itu. So yang pertama yang membantu saya adalah suasana kita. Dan yang kedua adalah galakan daripada kawan-kawan kita. Sebagai contoh, kalau kita down, kawan kita ada tolong support kita macam mana, tunjukkan cara yang betul ataupun kita kongsikan apa-apa masalah berkaitan dengan hafalan kita. Sebab tu kena bentuk kumpulan. Sebagai contoh, kalau kita seorang-seorang hafal memang sangat sukar. Okay. Dan macam tadi saudara Tuan Arif ada kongsikan bagaimana tips ataupun dia menghafal. Bagi saya masing-masing ada kaedah masing-masing. Ada kaedah dia sendiri. Saya ada kaedah saya sendiri. Boleh saya buka Quran, dalam satu Quran, dalam satu muka surat tu Rasul Osmani kita ada 15 baris. So biasanya saya akan bahagi 2 lah. Mungkin sama. Bahagi 2 maksudnya ambil the first 8 baris dan 7 baris ataupun 7 baris 8 baris bawah. Ikutlah. Saya akan bagi separuh-separuh.
okey, sebelum saya hafal, saya pastikan bacaan muka surat itu saya betul-betul lancar. Saya betul-betul lancar, tidak ada kesalahan dari sudut baris dan sebagainya, itu memang kena betul-betul lancar. Macam mana nak tahu lancar? Kena baca depan kawan. So kebiasaannya mistik ataupun kesilapan yang selalu kita buat adalah kita baca seorang-seorang and then kita hafal. Bila dah hafal baru tahu silap. Bila kita dah tahu silap, kita dah hafal, maka susah dah nak betulkan. Itu antara tips yang boleh saya kongsikan lah. Pertama, betulkan bacaan, lancarkan bacaan, baru kita start hafal. Macam mana kita nak hafal? Ulang banyak kali buku surat itu, paling kurang masa tu paling kurang 20 kali ke 30 kali. Banyak tu lama kan. So itu mula-mula memang saya ambil masa dalam 30 kali bacaan buku surat tu, baru saya ulang, baru saya start hafal. Macam mana saya start hafal? Saya ambil satu ayat, hafal. Satu ayat, hafal. Kalau dah agak-agak ingat tu, tak payah tengok. And then, tengok. Kalau tak ingat, tengok. And then proceed pada baris yang kedua. Ambil balik ayat yang pertama dan kedua gabung. Macam copy and paste. For the first 7 baris yang ke-7 yang atas. Okay, bila dah complete 7 ayat ataupun 7 baris yang kita hafal itu tanpa tengok mushaf, baru kita proceed dengan separuh yang kedua, 8 baris kat bawah. Kita buat benda yang sama, hafal ayat by ayat ataupun baris by baris, copy and paste. Kemudian bila separuh yang kedua tu kita betul-betul ingat tanpa tengok mushaf, baru kita gabung separuh yang atas tu dan separuh yang bawah. And then baru kita gabung, hafal daripada baris yang pertama sampai baris ke-15. Baca tanpa tengok, kemudian baca dengan kawan. Itu yang kaedah yang saya lakukan lah sepanjang saya hafal. Mungkin ada kaedah-kaedah yang lain yang lebih berkesan, itu masing-masing punya kaedah lah, tapi itu apa yang boleh saya kongsikan lah. Jadi secara ringkas saya nak kongsikan, sebelum hafal, betulkan kefahaman kita menghafal, bukan kerana kita nak berlumba-lumba dengan kawan kita siapa nak hafal cepat dan sebagainya. Tetapi hafal ini adalah sebagai kita punya saham sepanjang hayat kita, amalan sepanjang hayat kita. Itu niat yang pertama. Kalau kita niat hafal kerana nak menunjuk kita kerana kita nak tunjuk kita ni hafal Quran, kerana kita nak tunjuk kita ni power, hafal laju dan sebagainya, maka sedarlah akhirnya kamu akan tidak mendapat kemanisan Al-Quran itu, kerana niat kita sendiri adalah ke arah dunia. Maka pertama sekali betulkan niat, hafal kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk sepanjang hayat kita mengamalkan Al-Quran. Dan yang kedua, mulakan dengan sedikit, fokus pada matlamat mingguan. Sebagai contoh, hari ni aku nak hafal surah Sajadah. Target. Janganlah dalam kepala, okey, hari ni aku nak hafal surah Sajadah, esok aku nak hafal surah Yasin, lusa aku nak hafal surah Al-Waqi'ah. Tulat memang dah tinggal terus Quran. Sebab apa? Tak ada matlamat yang jelas. At least kita target matlamat mingguan. Sebab apa? Sebab bila kita ada matlamat, maka kita ada fokus pada satu surah ataupun satu matlamat. Kita aim agak-agak dengan jadual kita macam ni, agak-agak sesuai tak aku nak hafal surah panjang macam ni atau macam mana. So kita ada matlamat yang jelas. Okay. Dan seterusnya, kenal pasti cara menghafaz sesuai dengan diri. Macam saya katakan tadi, masing-masing ada caranya. Dan seterusnya, jangan terlalu stres. Jangan stres kalau tak lancar, tersalah ketika mengulang. Sebab ramai antara penghafal Quran ni stres dengan Quran. Pelik kan? Quran sepatutnya benda yang menenangkan. Tapi kenapa dia stres dengan Quran? Ramai yang stres, tak boleh catch up dan sebagainya. So kita tengok balik, apa sebenarnya, kenapa aku stres? So mesti something wrong somewhere. Sebab apa? Niat itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi nak kejar sukatan dan sebagainya. Jangan terlalu stres. Hafal Quran, baca Quran ni sepatutnya kita kena enjoy, ataupun sepatutnya kita kena rasa dia punya kemanisan Al-Quran itu sendiri. Dan seterusnya, mengulang adalah kunci. Mengulang ni maksudnya apa? Murajaah. Mungkin lepas ni saudara Arif sentuh bab mengulang dan sebagainya, mungkin dia nak ambil syahadah. Alhamdulillah, saya mungkin
susah lah kan dengan kita kerja sebagai doktor ni, mungkin masa untuk mengulang tu agak terhad. So saya sangat kagum ataupun sangat cemburu dengan sahabat-sahabat yang ambil syahadah ni. Sangat dia punya manfaat ataupun kelebihan yang memang kita boleh ingat Quran tu betul-betul. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan, insya-Allah. Mengulang adalah kunci. Ingatlah, hafal itu lebih mudah daripada mengulang. Kau nak hafal 30 juzuk tu 3 tahun je. Tapi kalau kau nak ingat 30 juzuk itu sepanjang hayat. So ingatlah, mengulang itu adalah kunci. So mungkin itu antara tips yang boleh saya kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Mungkin saya bukanlah orang yang paling layak untuk katakan untuk berceritakan tentang semua ini, tapi saya boleh kongsikan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya boleh pengalaman saya sepanjang saya menghafal Al-Quran dalam tempoh 10-20 tahun ini, insya-Allah. Jadi mungkin apa-apa soalan nanti boleh kita tanya di dalam slot soal jawab ini, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian yang amat bermakna sebentar tadi. Wow, Masya Allah. Saya begitu tidak sangka sebenarnya bahawa Dr. Syazwan sendiri mengalami kesukaran pada awalnya untuk menghafal Al-Quran. Saya sangkakan bahawa mereka yang menghafal Al-Quran ini memiliki bakat tersendiri. Akan tetapi semua manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita perlulah untuk berusaha untuk mencapai kejayaan seperti mana yang dikatakan tadi. Dan juga menghafal Al-Quran, antara tips penting yang diberikan oleh Dr. Syazwan tadi iaitu menghafal Al-Quran perlulah tidak boleh dilakukan secara bersendirian. Jadi pada saya itulah antara manfaat terbesar dalam penubuhan kelab hufaz yang bakal diwujudkan nanti, iaitu kita akan menghafal secara berkumpulan. Dan kita akan saling membimbing antara satu sama lain dengan sistem mentor dan sistem perguruan. Jadi dengan ini insya-Allah seperti mana yang dikatakan tadi, penghafalan Al-Quran dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih tepat dan juga tiada kesalahan yang dapat berlaku, insya-Allah. Dan diharap semua dapat mengambil tips-tips yang dikongsikan tadi dan dapat dimanfaatkan dan dapat diamalkan sedikit demi sedikit, insya-Allah. Jadi baiklah, kita akan meneruskan soalan yang seterusnya kepada Dr. Yahya. Baiklah, saya ingin menanyakan Dr. Yahya akan harapan Dr. Yahya untuk kelab hufaz di IPG KTB. Adakah harapannya sama dengan IPG kampus Ipoh ataupun apakah harapan untuk kelab hufaz IPG kampus Tengku Bainun? Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis dan moderator. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harapan kepada kelab hufaz di mana jua, terutama yang berada di IPG lah, ada beberapa harapan yang boleh saya katakan 3 atau 4 harapan. Yang pertama, kelab ini bukan sekadar untuk mengisi aktiviti, tetapi sebenarnya ia adalah amanah untuk menjaga Al-Quran. Betul apa yang telah dinyatakan oleh Dr. Syazwan tadi. Nak menghafal, ada orang ambil masa 3 bulan, ada orang ambil masa 6 bulan, ada yang ambil 2 tahun dan sebagainya, mengikut kebolehan, potensi diri masing-masing. Namun yang paling utama ialah menjaga Al-Quran itu. Ia seumpama seperti unta yang mana kalau tak ditambat dengan betul, dia akan hilang dengan mudah. Dia akan berlalu pergi. Itu yang pertama. Iaitu dia bukan semata-mata untuk mengisi aktiviti, tetapi ia amanah untuk dijaga. Hafal mudah, tapi jaga itu adalah lebih sukar. Yang kedua, harapan saya ialah apabila kita sudah hafal, kita dah mula jaga dia. Bagi yang berada di IPG ini, kita bukan sahaja hafal jaga, tetapi dalam masa yang pertama, halakah-halakah yang kita wujudkan, kelab-kelab yang kita wujudkan, mesti memikirkan juga apa kaedah ataupun
pedagogi yang bakal kita gunakan, pedagogi mahafaz yang bakal kita gunakan. Kerana apabila kita keluar saja ke sekolah nanti, kita pula mengembangkan pendekatan-pendekatan, metodologi berkenaan dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah. Dan kita kena ingat, pelajar yang kita hadapi di IPG, pelajar yang bakal kita hadapi di sekolah arus perdana, dia bukan macam Mahat Tahfiz, dia bukan macam sekolah-sekolah yang khusus untuk menghafal Quran. Dia ada masa yang amat panjang, amat spesifik. Tetapi di IPG, dia adalah merupakan kerja-kerja yang dalam masa yang sama ada kerja hakiki yang kena diuruskan, dan dalam masa yang sama penghafalan kena dilaksanakan juga. Jadi ini adalah merupakan cabaran utama. Itu sebab di IPG Kampus Ipoh kita telah merangka jadual agar walaupun sesibuk mana pun kita, tetapi biar sedikit, jangan tak ada langsung. Kita ataupun Allah Subhanahu Wa Taala lebih suka yang sedikit tetapi berterusan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kelab ini perlu diurus dengan betul. Dia mesti ada dua jenis jawatankuasa. Yang pertama, jawatankuasa dalam kelab itu yang terdiri daripada pensyarah dan juga pelajar yang menjadi sebagai pelaksana dalam kelab. Ada satu lagi jawatankuasa ialah jawatankuasa induk. Dan mereka ini mestilah dilantik dalam kalangan orang yang willing to work as a kita kata sebagai ikhlas kerja, bukan kerana terpaksa, bukan kerana ada abuan, kerana itu, kerana ini, tetapi ikhlas untuk membina generasi Al-Quran, generasi hufaz. Ini yang kita nak, supaya mereka akan bekerja tak kira masa, proaktif dan sebagainya. Dan kepada hufaz, dia mesti ingat, dia ada dasar umum ataupun usul ammah, ataupun kita kata dalam kerja-kerja ini ada dasar umum bagi kerja-kerja penghafal. Yang pertama, kena tanamkan keikhlasan dalam kalangan pelajar-pelajar hufaz. Bukan nak dapatkan title hafal, tetapi kita adalah untuk menjaga dinullah, agama Allah. Itu yang pertama, ikhlas yang penting. Yang kedua, membina sikap dan perilaku yang betul. Dengan adanya kumpulan-kumpulan ini, maka ia akan dijadikan pelajar-pelajar ini akan dilihat sebagai contoh suri tauladan yang baik dari segi perilakunya, dari segi tingkah lakunya, dari sikap dan sebagainya, terjaga. Ini mengingatkan saya kepada cerita Imam Syafi'i apabila dia mengadu kepada tok guru dia. Dalam satu cerita, syakautu ila waqi' an qillatin hifzi, dan dia menyatakan bahawa dia mengadu kepada tok guru dia tentang kelemahan su'il hifzi, bagi dia nak menghafal. Apa kata tok guru dia? Dia kata al-ilmu nurun la yuda li'asi. Ilmu itu cahaya dan dia tak dihidayahkan dan diperturunkan kepada orang-orang yang kaki-kaki yang melaksanakan perkara-perkara yang tak baik. Jadi oleh yang demikian, kumpulan-kumpulan ini, kelab-kelab ini adalah kumpulan-kumpulan yang kita kata kena berubah sikap, kena perilakunya yang tersendiri. Dan selalunya orang yang terlibat dengan penghafalan ini, mereka mempunyai fokus yang amat tinggi, yang amat bagus. Ini apa yang berlaku pada, saya tak ingat, mungkin ini adalah tabi'in ataupun sebagainya, saya tak pasti. Nama dia Ibn Hatim. Dia menghafaz satu buku, dia baca sebanyak 70 kali secara kuat. Ulang buku berkenaan. Apa kata satu orang tua? Apa kau buat? Dia kata, kau baca kuat-kuat tu buat apa? Aku pun boleh hafal apa yang kau bacakan tadi. Aku pun dapat hafal dah sekarang.
selepas 1 tahun daripada peristiwa berkenaan, Abi Hatim tadi datang balik kepada orang tua berkenaan. Dia tanya, pakcik-pakcik boleh tak ulang apa yang kita bicarakan tahun lepas? Apa jawab pakcik? Dia dah lupa. Kenapa ia berlaku? Sedangkan Abi Hatim dapat menghafalnya. Kerana pokok utama di dalam pembacaan tersebut ialah fokus. Itu sebab saya kata penghafal ini mereka satu kelebihan ialah fokus. Jadi inilah yang kita mahukan, bahawa adalah perubahan sikap, adalah perubahan tingkah laku dalam kalangan hufaz-hufaz nanti. Dan yang ketiga, mesti tahu bahawa dalam nak menjadi golongan hufaz ni perlu ada keazaman tinggi. Tak ada orang nanti nak bagi tahu kau kena buat ini, kau kena bangun, kau kena baca. Tak ada. Kita sendiri di dalam diri kita lah yang akan mengawal, yang akan mengurus. Kitalah yang akan mengurus semua itu. Mesti ada kekuatan dalaman yang tinggi. Dan yang keempat ialah kita tahu tadi bahawa setiap kita ni berbeza. Dan oleh yang demikian ada berbagai-bagai kaedah, ada berbagai cara untuk menghafal sesuai dengan diri masing-masing. Jadi oleh yang demikian kita carilah kaedah yang sesuai dan sesuaikan dengan diri masing-masing. Contoh seperti mana Dr. Sazwan cakap tadi, dia bagikan daripada separuh-separuh, daripada 7 baris pertama, kemudian pergi 8 baris yang kedua dalam satu muka surat. Ada orang pula dia ambil semua satu muka surat. Ada orang dia tak boleh buat macam itu, dia buat seperti mana Dr. Sazwan. Ini semua pokok pangkal kepada diri masing-masing. Kerana kitalah yang tahu potensi, kitalah tahu keupayaan diri masing-masing. Dan inilah yang penting dalam dalam kalangan hufaz-hufaz yang kita harapkan agar seperti mana yang tadi saya katakan, yang pertama mestilah berterusan bukan sekadar aktiviti tapi adalah amanah untuk menjaga. Yang kedua mestilah menghafal, menjaga, dan yang penting sekarang kita kena takul bahawa bagaimana cara nak mengajar nanti apabila posting ke sekolah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah kita perlu kelab perlu diuruskan dengan betul oleh jawatan kuasa yang ahli-ahlinya ikhlas untuk melaksanakan. Dan yang keempat ialah para hufaz kena tahu dasar-dasar umum sebagai seorang hufaz. Jadi itu sekadar bagi round yang kedua ini. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Yahya. Harapan yang begitu besar sekali yang diamanahkan kepada Kelab Hufaz IPG Kampus Toko Bainun. Diharapkan agar ahli-ahli jawatan kuasa dan juga ahli-ahli yang bakal menyertai Kelab Hufaz di IPG Toko Bainun dapat memenuhi hasrat dan juga dapat menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah-khalifah yang akan bakal meneruskan amanah yang diamanahkan dengan baik sekali, insya-Allah. Okey, sekarang tiba masanya saat-saat yang ditunggu-tunggu, iaitu soalan dari penonton. Baiklah, sekarang saya akan menuju ke ruang komen dan saya akan memilih beberapa soalan yang bertuah dan saya akan memilih dan mengajukan soalan. Okey, baiklah, kita tunggu sekejap ya. Oh, sudah banyak soalannya, jadi saya akan pilih satu soalan. Okey, baiklah, ni ada seorang tanya, siapakah nama ni? Tak jelas lah. Okey. Dia tanya, Dr. Syazwan, surah apa yang sesuai untuk start hafal untuk beginner? Tu tanya Ana Salihah. Assalamualaikum Dr. Syazwan. Saya ada soalan berkenaan kaitan hafazan. Surah apa yang sesuai untuk permulaan bagi mereka yang ingin hafaz Quran? Okey, boleh menjawab persoalan yang diajukan. Persilakan. Okey. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. Terima kasih pada soalan berkenaan dengan surah apa yang sesuai untuk kita hafal. Untuk kami dulu di tahfiz sains dulu, untuk the first surah yang kita orang hafal adalah surah Sajadah. Dia ada 4 surah pilihan ya. Mungkin
Saudara Arif pun tahu kan, sama kan. 4 surah ni, surah Sajadah, yang kedua surah Yasin, yang ketiga surah Ad-Dukhan, yang keempat surah Al-Mulk. Sebab apa surah ni kami diperkenalkan ataupun sistem mungkin sekolah kami di syllabus yang 4 surah ni adalah sebab kita sebagai seorang hufaz ni kita ada solat hifzi. Namanya solat hifzi, solat untuk kita kuatkan hafalan. Nabi pun ada buat dulu. Untuk solat untuk kita kuatkan hafalan, namanya kita panggil solat hifzi. Di mana dulu kita orang memang ada setiap saya tak ingat lah setiap hari ke setiap minggu kita ada buat solat hifzi lah. Maksudnya dia 4 rakaat, 2 rakaat. Rakaat yang pertama kita baca surah Sajadah, rakaat yang kedua kita baca surah Yasin, rakaat yang ketiga baca surah Ad-Dukhan, rakaat keempat kita baca surah Al-Mulk. Itu kita panggil solat sunat hifzi. Baguslah untuk kita solat sunnah Nabi Muhammad SAW untuk kita kuatkan hafalan. Tak kisahlah kalau kita bukan hafal Quran pun, untuk kita kuatkan hafalan, kita amalkan solat sunat hifzi. Kemudian selepas 4 surah ini, surah Sajadah, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, surah Al-Mulk, kita habiskan juzuk amma. Juzuk 30. Mungkin kalau siapa-siapa yang nak start hafal, elok sesuai lah kita mulakan dengan juzuk amma. Sebab juzuk amma ni ayat dia pendek-pendek. Ayat dia pendek-pendek. Mungkin ada yang antara kita yang dah hafal surah amma, surah An-Naba kan. Kalau tengok surah An-Naba, juzuk yang ke-30, surah yang pertama, juzuk yang ke-30, surah An-Naba, ayat dia pendek-pendek. Semua mostly juzuk yang ke-30 ni ayat yang pendek-pendek. So mudahlah untuk kita praktis. Sebagai buah mula lah orang Kelantan kata, buah mula untuk kita hafal Al-Quran ni. Sebab ayat-ayat pendek-pendek ni senanglah untuk kita testkan. Contohnya amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, dan kita praktiskan teknik-teknik yang mungkin sesuai dengan kita. Boleh try hafal juzuk amma bermula dengan surah An-Naba sampailah surah An-Nas. Kemudian boleh baru kita start dengan surah mungkin boleh start nak start elok dengan surah-surah yang kita familiar. Bagi contoh surah Al-Kahfi mungkin selalu baca malam Jumaat, surah Yasin, surah Al-Mulk mungkin kita amalkan sebelum tidur. Kita start hafal dengan surah-surah yang selalu kita amalkan ataupun selalu kita dengar. Sebab apa? Sebab bila kita dah selalu dengar dan kita dah familiar dengan ayat-ayat ni, maka benda proses untuk hafal itu akan menjadi mudah. Itu mungkin menjawablah persoalan yang dipersoalkan oleh saudari Ana Salihah. InsyaAllah mudah-mudahan menjawablah. Okay. Okay, Alhamdulillah. Diharap persoalan dapat dijawab sekali dan kita semua dapat mengambil manfaat daripada soalan yang diajukan. Terima kasih saudari Ana Salihah atas soalan yang benar sekali yang diajukan sebentar tadi. Baiklah, secara ringkasnya lah, 4 surah yang perlu kita untuk consider, untuk kita hafal, mula hafal, iaitu yang pertama surah Al-Mulk, surah Ad-Dukhan, surah Yasin dan juga surah As-Sajadah. Jadi 4 surah. Dan juga saya juga berpendapatan yang sama, iaitu juzuk 30, iaitu juzuk amma. Terdapat banyak surah-surah yang banyak dibaca oleh tok imam di masjid-masjid jika kita perhatikan, dan juga banyak dibaca dan didengari oleh kita semua. Jadi kita juga boleh sebagai beginner lah, kita boleh berjinak-jinak mula dari belakang Al-Quran itu, iaitu bermula surah An-Nas, dan kita boleh kerana surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas pendek-pendek dan kemudian makin panjang. Jadi kita boleh mula dari situ. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit, insya-Allah. Okey, baiklah, sekarang kita akan nantikan soalan yang kedua daripada Facebook. Baiklah, kita akan tunggu lagi. Kita akan pilih soalan kejap lagi, tunggu sekejap. Okey. Ni, soalan daripada Ahmad Muaz. Saya ingin tahu bagaimanakah cara pelaksanaan kelab hufaz? Baiklah, soalan ni saya rasa amat
berpatutanlah saya tujukan kepada Dr. Yahya. Dr. Yahya diminta untuk menjawab persoalan yang diajukan. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada saudara yang bertanya, iaitu saudara Muaz. Bagaimana cara pelaksanaan kelab UFAS kalau di peringkat IPG? Okey. Perancangan dalam pelaksanaan kelab amat penting. Kalau gagal kita merancang, maka kita merancang untuk gagal. Ini amat penting, selalu kita dengar. Jadi aspek perancangan ni amat utama dalam apa jua aktiviti yang kita nak laksanakan. Yang pertama, dia kena ada pembentukan satu jawatan kuasa induk. Untuk mengendalikan kelab-kelab ini, mesti ada jawatan kuasa induk yang didaungi oleh yang terdiri daripada pengarah dan pensyarah daripada di mana-mana jabatan melangkaui merentas jabatan-jabatan yang mempunyai kemahiran tertentu dalam pembangunan UFAS ini. Kerana apa? Mereka inilah yang akan pertamanya menetapkan dasar. Apakah dasar kelab UFAS ini? Dia bukan yang kalangan pelajar-pelajar di dalam kelab ni tak. Ni induk dia yang menjadi pengurus, pentadbir, penaung kepada kelab ini. Yang pertama, dia menetapkan dasar, dia akan memberikan peruntukan kewangan. Kalau dalam kes IPG Kampus Ipoh, kita pihak pengurusan atasan cuba memberikan peruntukan tertentu kepada kelab ini. Dan bahkan kita mendapat kerjasama daripada Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Dan kita dapat peruntukan. Kita pohon dan dapat peruntukan untuk digunakan bagi aktiviti kelab ini. Kemudian jawatan kuasa induk ni jugalah akan menguruskan narasumber ataupun kita panggil sebagai tenaga-tenaga yang perlu diperlukan untuk menguruskan. Contohnya, siapakah guru tahfiz yang akan bakal dijadikan untuk melaksanakan tasmik? Siapa yang kita nak cari, daripada mana, dari luar ataupun daripada tenaga dalam? Ini penting. Kemudian penetapan di mana lokasi kelab ini boleh dilaksanakan. Kerana kelab ini bukan sama dengan kelab yang biasa-biasa seperti yang ada di IPG. Kelab ini akan berjalan aktivitinya secara berterusan dari masa ke semasa. Dan apakah dasar pengambilan ahli-ahli dalam menambah baik ataupun menambah bilangan di dalam kelab UFAS ini. Itu jawatan kuasa induk. Yang kedua, kita kena ada jawatan kuasa pelaksana. Yang inilah yang terdiri pada para pensyarah dan juga fasilitator. Siapa fasilitator? Dia boleh jadi dalam kalangan pensyarah yang telah ataupun yang sedang menghafal, dan dalam kalangan pelajar sendiri yang telah menghafal 30 juzuk ataupun yang telah sebahagian daripada Al-Quran. Mereka ni lah jadi jawatan kuasa pelaksana. Apakah peranan mereka? Mereka ni lah yang akan merancang jadual-jadual pertemuan. Dia tak sama dengan jadual-jadual yang biasa dalam kalangan mahat-mahat tahfiz sepenuh masa yang menghafal Al-Quran. Tetapi kita kena sesuaikan dengan jadual-jadual yang sesuai dengan jadual IPG ataupun kita sebagai pelajar IPG. Maka jawatan kuasa inilah merancang. Kalau dalam kalangan di IPG Kampus Ipoh, untuk penghafalan baru ni kita tetapkan 2 hari, iaitu hari Ahad dan juga hari Rabu. Hari-hari lain itu adalah merupakan seperti mana kata tadi, pengulangan, murajaah, kemudian pada hari Selasa kita tasmik, hari Rabu baru kita buat penghafalan baru. Jadi ini adalah penentuan dibuat oleh jawatan kuasa pelaksana. Okey, itu aspek jadual. Kemudian dari segi metodologi apa yang nak digunakan, apakah ini yang sesuai, maka mereka lah yang akan menentukan. Kalau tidak, ini pun nak metodologi ni akan jadi bergaduh. Maklumlah
kita datang daripada berbagai-bagai sekolah, daripada utara, daripada selatan, pensyarahnya pula daripada dalam negeri, daripada luar negeri. Bersama-sama mereka adalah berbagai-bagai kaedah. Maka dalam jawatankuasa ini kena dibuat satu persefahaman. Apakah yang paling sesuai dalam keadaan pelajar-pelajar kita yang bukan full time menghafal. Mereka adalah part time menghafal. Dia kena berbeza dengan part time, dengan full time. Ini kena diambil kira, dan kemudian kena decide apa jenis mushaf yang nak digunakan. Ini pun satu hal juga, supaya bagi penghafal yang sudah sedia ada, mereka ada Al-Quran mereka yang tersendiri. Tetapi bagi penghafal baru, hufaz baru, mereka mungkin tercari-cari apakah yang paling sesuai. Ini juga kita kena standardize supaya kita mudah untuk membuat pengurusan kepada pelajar-pelajar ini. Dan yang ketiganya, mesti ada pemantauan dalam kalangan hufaz, dan juga kita menyediakan pelaporan. Ini adalah aspek jawatankuasa. Bagi kes IPG Kampus Ipoh, saya suka berkongsi lah di sini ya. Kita cuba menerapkan elemen-elemen teknologi di dalam proses penghafalan. Kenapa? Saya ni orang teknologi. Saya untuk pengetahuan ahli-ahli forum yang dikasih sekian, sebenarnya saya dengan ayahanda kepada Dr. Syazwan ni satu kuliah di USM di bidang teknologi maklumat. Jadi kita menggunakan pendekatan, kalau di IPG Ipoh kita terapkan, integrasikan juga di samping physically menggunakan mushaf. Dalam masa yang sama kita perkenalkan juga apa yang dipanggil sebagai aplikasi teknologi. Saya perkenalkan ada beberapa contoh, kalau dapat dilihat di skrin ini adalah satu aplikasi Android yang boleh digunakan untuk kita melaksanakan murajaah menggunakan teks digital yang telah dibina oleh The Kingston University Electronic Mushaf Project. Yang mana ini tata letak ayat-ayat Al-Quran yang ada di situ sama dengan mushaf yang fizikal, kedudukan ayat. Ini penting bagi penghafal. Kedudukan ayat ini akan terakam dalam minda mereka. Apabila mereka menghafal, mereka nampak kedudukan ayat. Contohnya, kalau wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil, kita tahu dah dia berada di muka surat yang kedua, sebelah atas, sebelah kanan, katakan contoh sebelah kiri atas sekali. Jadi kita nampak bayangan mata kita itu sebab untuk penghafalan jangan pejam mata, buka dan tengok ayat berkenaan. Jadi kita menggunakan apa yang kita panggil sebagai ini kalau sesuai untuk kita, kalau tak pakai ataupun tak bawa mushaf yang secara fizikal, handphone pun boleh kita gunakan, iaitu yang menggunakan teks digital. Ini kalau untuk kita nak membaca atau menyimak bacaan. Ada satu lagi ialah yang menggunakan aplikasi yang dipanggil Bihafiz. Bihafiz ini bagus kerana kadang-kadang kita nak menyimak bacaan dan mengulang bacaan. Di sini kita boleh setkan yang hitam itu kan, kita boleh setkan dia akan mengulanglah 2 ayat itu saja, 3 ayat itu saja, berulang-ulang kalau kita pilih, kita gelapkan itu. Jadi Bihafiz ini adalah merupakan satu aplikasi yang amat baik dan boleh kita gunakan untuk kita menyimak bacaan kita ataupun kita nak buat murajaah, dan dia ada kuis untuk kita jawab. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang boleh kita gunakan kalau dalam kes di IPG Kampus Ipoh. Dan di IPG ini kita sebenarnya menggalakkan wakaf-wakaf dalam kalangan para pensyarah yang ingin mewakafkan kepada kelab ini mazhab-mazhab, tetapi bukan mereka beli dan bagi, tetapi kelab akan beli kerana kita ada satu standard
ataupun jenis-jenis yang telah ditentukan oleh jawatankuasa supaya mazhab itu sesuai dengan apa yang kita perlukan semasa penghafalan. Ini apa yang secara ringkas apa yang kita laksanakan di kampus Ipoh. Begitu jawapan saya, moderator. Sekian. Terima kasih kepada Dr. Yahya atas jawapan yang begitu membuka minda sekali, dan juga bak kata Dr. Yahya tadi, jika kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Jadi perancangan amatlah penting. Jadi dan juga tips-tips yang dikongsikan tadi, kaedah pelaksanaan kelas hufaz dan juga alat-alat bantuan yang dapat digunakan, iaitu seperti menggunakan aplikasi, semua perkara tadi dapat kita ambil manfaat, dan insya-Allah kita dapat mengambil iktibar untuk kita cuba untuk menghafaz sedikit demi sedikit bagi mereka yang ingin berjinak dalam menghafaz Al-Quran. Masya-Allah, terdapat lagi beberapa soalan dalam Facebook, akan tetapi masa amat menceburui kita. Kita sudah terlajak sedikit masa sebenarnya. Jadi akan tetapi tak apa, kerana perkongsian yang diberikan amatlah padat dan amat berinformasi, dan saya begitu khusyuk sekali mendengar penjelasan-penjelasan daripada panel kita yang begitu semangat dan arif. Ketiga-tiga panel kita amatlah saya begitu menghargai jasa-jasa panel-panel semua, kerana sudi berkongsi maklumat dan juga tips-tips yang amat berguna. Jadi saya mohon maaf kepada mereka yang tidak sempat untuk dijawab soalan mereka. Saya minta maaf sekali lagi. Jadi di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panel, dan harapan kepada penonton. Jadi saya ada sedikit harapan kepada penonton agar dapat mengambil tips-tips dan perkongsian dan dapat diamalkan, dan juga semoga kita dapat berjumpa untuk program-program yang bermanfaat seperti ini pada waktu yang akan datang. Jadi insya-Allah saya tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal fi lil ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.